السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Ikhwatul iman, ikhwatu fi din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwatul iman, kita sambung majlis ta'lim ini. Malam ni ikhwatul iman rasanya muka surat 52. Cik Pak Mek, kita muka surat 52. Bismillah. Malam ni ikhwan, kita masuk tajuk tanda cinta kedua. Tanda cinta Nabi yang pertama ikhwan, kita baca pada muka surat 21, iaitu satu orang berkeinginan yang kuat untuk melihat dan menyertai Nabi, sehingga kan kalau tak dapat, harapan ini tak dapat, kita akan merasakan satu kehilangan yang cukup besar. Dan di bawah tajuk ini ikhwan, kita jumpa berbagai-bagai hadis, hampir 10 hadis kita jumpa, hadis Bukhari, hadis Muslim, bagaimana sahabat menunjukkan mereka tak sedih sangat kalau habuan dunia tak dapat, tapi menjadi satu kegundahan para sahabat kalau mereka tidak dapat berbuat sesuatu untuk Nabi. Dan itu kita belajar dengan 10 hadis yang sahih. 10 hadis yang sahih. Kita ikhwan, dengan hadis sahih ni pun tak cukup nak amal lagi. Kalau orang tua-tua kata tak cukup kaki tangan nak amal hadis sahih. Tak ada pasal lah nak pergi cari hadis yang palsu, hadis yang tak ada asal-usul. Yang sahih ni saja tak menang tangan. Orang kata menang belajar, kalah amal. Orang yang mencintai secara jujur, muka surat 52. Orang yang mencintai secara jujur pasti menunggu dengan segala kerinduan dan keinginan kuat kesempatan yang memungkinkan dirinya untuk mengorbankan istirahatnya, dirinya dan segala apa yang dimilikinya untuk membela orang yang dicintainya. Ini adat. Masa rehat kita, harta kita, time kita, kalau kita cinta pada seseorang, kita akan korbankan. Ni kalau nak belajar, tengok Hindustan. Tengok Hindustan. Daripada zaman Amitabh Bachchan, Tib Amit, ada hero yang suka menari goyang kepala tu. Rambut dia tinggi tu kan. Gambar apa? Gambar Andas. Tahun berapa ni? 70-an. Kan? Hero tu kalau dia menyanyi, dia golek kepala, ketak-ketak. Sampailah 80-an. Zaman Amitabh Bachchan, 90-an, Shah Rukh Khan. Semua ini kita boleh tengok apa makna cinta. Itu kebaikan filem Hindustan lah. 10% lah kebaikan dia. 90% Jahannam. Tapi orang boleh belajar makna cinta. Kita belajar dengan sunnah. Kita belajar dengan wahyu Allah, apa makna cinta. Tapi satu benda yang tak perlu kita bincang panjang, apabila kita cinta seseorang, kita akan korbankan apa yang ada daripada diri kita. Sama ada protect dia, sama ada kita nak menunjukkan cinta dan sayang. Mustahil kita sayang pada satu orang, kemudian kita akan membekukan diri. Mustahil. Mustahil kita akan merosakkan hati dia. Mustahil.
Mustahil kita sampai tak ambil tahu orang yang kita sayang ni apa jadi ke dia. Mustahil. Jiwa kita tak tenang mengenangkan dia. Hanya Allah yang tahu, walaupun dia tak duduk depan mata kita, tapi hanya Allah yang maha tahu pemikiran dan hati kita mengingati dia. Ini orang yang kita sayang, ikhwan. Dan begitulah orang-orang yang jujur mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mulia dari kalangan para sahabat telah mencatat contoh paling indah dalam hal pembelaan dan pengorbanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang datang setelah generasi mereka dari orang-orang yang jujur mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan kerugian yang tak terhingga dalam dada kerana tidak sempat mencapai kebahagiaan teragung dan harapan yang amat mahal itu. Ini satu benda kita belajar, ikhwan. Kalau Allah akan cipta dalam alam ini makhluk-makhluk yang tak putih-putih mencintai kekasih dia, Allah akan atur. Kalau dahulu para sahabat mencintai, tentulah orang datang kemudian tak boleh mencintai Nabi macam mana sahabat cinta. Mahal cinta sahabat agung. Tetapi Allah takdirkan akan ada umat selepas sahabat, para tabi'in yang cinta Nabi. Berlalu para tabi'in, habis sahabat, habis tabi'in, Allah mencipta tabi'ut tabi'in mencinta Nabi. Akan ada 5 kelompok dia besar, 5 kelompok dia kecil. Sampailah hari ini Allah menciptakan sekumpulan manusia yang mencintai Nabi. Cuma tinggal apa dia, ikhwan? Cuma tinggalnya ialah talbis. Apa dia talbis? Izharul batil fi suratil haq. Iblis datang menampakkan kebatilan dalam wajah kebenaran. Hak ni kita tertipu, ikhwan, sangat tertipu. Saya tertarik dengan contoh yang dibuat, sangat menarik. Tergemam kita dengan contoh yang dibuat oleh Dr. Bilal Philip. Dr. Bilal Philip. Dr. Bilal Philip ketika dia membahaskan hadis larangan Nabi jangan makan dengan tangan kiri, kerana syaitan makan dan minum dengan kiri. Satu contoh yang menarik Dr. Bilal Philip beritahu bagaimana syaitan dia datang kepada kita, pemikiran kita, peradaban kita, supaya kita jangan ikut Nabi, tapi dengan niat ikut Nabi. Hujahnya ikut Nabi, tetapi dia telah menyimpang daripada jalan Nabi. Dr. Bilal Philip bagi contoh. Dia kata kita makan, dia kata hampa ni orang Melayu makan dengan tangan. Kita makan dengan tangan, makan nasi, kita makan sate, atau whatever kita makan. Bila kita makan, kata Dr. Bilal Philip, tangan kanan kita berlemuh. Bila masa kita nak minum air, kata Dr. Bilal Philip, kita akan pegang air dengan tangan kiri, kita ampu dengan tangan kanan, dan kita minum. Ketika itu dia kata telah sampailah hasrat syaitan kepada kita. Kenapa? Kita telah melanggar hadis Nabi, jangan guna tangan kanan untuk makan dan kiri. Ketika makan dan kiri, tangan kiri ini tidak bermanfaat langsung. Kata Dr. Bilal Philip, syaitan sangat halus bisik pada kita. Apa niat kita? Ambil gelas dengan tangan kiri. Apa niat kita? Kita ampu tangan kanan. Sekarang kerja tangan kanan, ampu yang kiri. Telahlah kau buat sesuatu yang Allah engkar, Allah murka. Kau ambil pula tangan kanan, khidmat untuk syaitan. Sangat halus mainan syaitan, kata dia. Dia punya alasan satu je. Kalau kita pegang dengan tangan, gelas berlemuh. Dia kata, so what kalau benda tu berlemuh? Tak boleh basuh. Dan gelas tu pula kita seorang lah nak cikik air tu. Yang tu bukan Bilal lah, yang tu saya sebut lah. Anda tengok, larangan Nabi, jangan minum dengan tangan kiri, jangan makan dengan tangan kiri. Sekarang kita telah berjaya pegang dengan kiri dan kerja kanan menjadi pak turut, sedangkan kita terlibat dengan larangan.
Masya Allah, ikhwan. Masya Allah. Tetapi sebahagian orang, ikhwan, ini saya katakan apa dia? Talbis. Talbis. Apa makna talbis? Ta'rif talbis yang diberikan oleh Imam Ibn Jauzi Al-Baghdadi ialah izharul batil fi suratil haq, menampakkan kebatilan dalam rupa parah kebenaran. Dia nampakkan idea kita tu betul. Dia nampak apa tujuan? Nak menyelamatkan gelas daripada kotor. Nabi suruh makan dengan kanan, Nabi tak benar makan dengan kiri. Gelas nak kotor ke, nak pecah ke, gelas tu punya pasal. Tapi dia masukkan idea-idea yang logik. Sat lagi orang tengok hang, orang kata apa? Kotor. Kata orang Selangor, orang Filipina kata pengotor. Supaya orang tak kata kita pengotor, ikut jejak syaitan, ambil kiri, lapik kanan. Lepas tu syaitan bisik pula pada kita, beradab sungguh budak ni, anak siapa tak tahu. Anak siapa? Anak syaitan. Masya Allah. Kadang-kadang yang buat kerja ni siapa dia? Al-Fadil. Ini nama dia talbis. Talbis. Bila Nabi kata jangan dengan kiri, jangan makan, jangan minum dengan kiri, jangan. Kecuali kita katakan kanan ini tidak berfungsi, sakit, uzur, lain bab. Terkeliat, nak angkat ni sampai tak boleh pergi dah. Ini keuzuran yang dimaafkan. Tak apalah. Tapi hanya nak jaga adab. Artinya kita bukan menjaga sunnah, kita telah pun menjaga peradaban syaitan. Itu contoh yang menarik yang Dr. Bilal Philip telah buat. Sangat menarik, ikhwatul iman. Bagi orang, Allah akan susun, ikhwan, generasi ke generasi yang mencintai Rasulullah. Allah susun. Dalam satu kampung sebesar ini, ikhwan, akan ada orang cinta Rasulullah. Walaupun satu kampung tak pernah belajar pasal sunnah Nabi, akan ada orang mencintai Rasulullah. Akan ada bumbu rumah dalam satu negeri, satu qarya yang dihujani dengan hujan hidayah daripada Allah. Akan ada. Siapa sangka dalam rumah Fir'aun boleh dibesarkan Nabi Allah Musa alaihi salam? Siapa sangka? Siapa sangka, ikhwan, permusuhan yang dahsyat di antara Nabi dan Abu Sufyan, akhirnya Abu Sufyan mengikut agama Nabi. Siapa sangka permusuhan yang dahsyat antara Umar Al-Khattab, akhirnya Umar menjadi sahabat ahli syurga. Kita tak boleh meramalkan besok nak jadi apa, ikhwan. Hari ini musuh, hari ini benci, hari ini aku tak boleh pandang muka kawan ni. Bukan kata muka dia, nama dia pun tak boleh, bayang dia pun tak boleh. Dia ni bukan orang, pelang. Marah banget. Hari ni, minggu depan, kita tahu ke Tuhan nak buat apa dengan kita. Orang yang kita benci minggu depan, tak mustahil Allah ubah sikit alam ini, dia orang paling berjasa dalam hidup kita. Seperti banyak yang berlaku pada zaman Nabi. Di antara contohnya di Imam Muslim daripada Amrullah bin Amru bin Al-As. Pada hari dia wafat, dia cerita, Nabi lah orang yang paling aku benci. Tapi setelah aku mengenai budi dia, aku tahu ajaran dia, dialah orang yang paling aku sayang. Jangan main-main hidayah Allah. Jangan main-main. Pasal tu nak benci orang, ikhwan, jangan benci 100%. Ada satu orang dulu, Pak Amit, di Teluk Bahang, dia nasihat saya. Saya terima nasihat dia, tapi dia tak ikut nasihat dia. Saya ikut, saya tulis dalam diary. Masa tu saya ni garang lah, Pak Long, saya ni garang. Dulu saya bukan macam ni. Dulu nak tengok saya macam Triple H. Garang. Satu hari dia kata ke saya, tak silap saya dia Bilal ke imam masjid lah, saya tak ingat dah. Dia kata, Ustaz, jangan ikut sangat darah muda. Nanti satu masa, orang yang Ustaz benci, Tuhan mentakdirkan dia orang yang paling Ustaz perlukan. Saya dengar nasihat dia, saya jam jadi Pak Mik. Saya orang muda masa tu, jam. Sampai hari ni saya pegang nasihat dia. Tapi sayang, dia tak pegang nasihat dia. Dia pula benci dengan saya. Saya pegang nasihat dia. Tak kisahlah dia orang macam mana, tapi nasihat yang mengandungi emas dan mutiara mesti kita ambil, walaupun keluar daripada orang yang tak suka dengan kita sekalipun. Masya Allah, ikhwan. Kena ambil nasihat-nasihat macam ni. Jangan 100% benci orang. Lebih-lebih orang kita benci itu siapa dia? Orang yang kita benci kerana kita dengar orang kata dia jahat.
Lebih-lebih jangan. Lebih-lebih jangan. Pak Amit, ada satu contoh yang menarik Pak Amit. Saya duduk makan Pak Amit, tiba-tiba saya bersembang dengan kawan. Bersembang dengan kawan. Pasal apa Pak Amit? Pasal ayat acak. Sembang pasal ayat acak. Saya tidak sedar, meja dua di belakang sedang perhati, sedang mendengar apa saya cakap. Jadi kawan ini belanja saya makan, dia tanya dengan saya, Ustaz, awak, dia tanyalah kenapa Ustaz cakap tersuh ayat acak lagu tu. Saya bagi penjelasan, ni meja ni saya dengan dua kawan lagi. Saya bagi penjelasan. Rupanya ketika saya bagi penjelasan, dua meja di belakang adalah pendengar. Saya tak sedar. Tak sedar. Jadi habis saya pergi cuci tangan dekat sinki kedai tu, saya duduk minum teh air panas. Dia lalu dah, dia lalu. Muka dia muka cengeng. Dia lalu. Dia kata, lagu tu ke cerita dia? Saya kata, lagu apa? Saya kata, abang lagu apa? Dia kata, lagu tu ke? Saya usul ayat acak tu lagu tu ke? Saya kata, lagu tu. Tak apa dia kata. Dia pergi. Tak apa dia kata, dia pergi. Antum, ada orang, tu saya katakan, jangan benci orang kalau tak tahu cerita. Dia kata, lagu tu ke cerita dia? Patut dia bangkit-bangkit, dia bawa penendang dekat saya. Tapi dia tanya saya, macam tu ke cerita dia? Sebab saya duk terang pada kawan yang A sampai Z, tasawuf yang mana? Tokoh-tokoh tasawuf yang mana? Nak baca kitab apa? Saya sebut satu persatu pada kawan yang tanya semeja ni. Rupanya dia dengar. Dia main ke meja saya, dia kata, macam tu ke cerita? Dia tanya panjang, lagu tu ke cerita? Saya kata, lagu tu tak apa dia dah. Artinya dia ni orang yang duk ingat cerita tu lagu 3, lagu 4, dia tak tahu lagu tu. Tu saya katakan, jangan begitu. Kita baca, kita dengar, kita teliti, kita buat kesimpulan. Ramai orang bermusuh dengan sunnah 100 tahun, 2 minit dia dengar sunnah, lebur permusuhan itu. Inilah sunnahnya penuh dengan mukjizat. Ikhwan, Allah mentakdirkan generasi ke generasi orang yang mencintai Rasulullah. Di bawah ini saya akan menyebut kisah-kisah kepahlawanan yang cemerlang dalam pembelaan dan pengorbanan, sikap-sikap kesetiaan, cinta dan ketaatan sejati, sikap-sikap yang penuh keimanan serta ketulusan, iaitu sikap orang-orang mulia yang jujur dalam kecintaan mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, satu benda kita kena sedar apa dia? Kita duduk di atas bumi Allah. Dalam surah Al-Fatihah kita ulang 2 benda. Alhamdulillahi rabbil alamin, satu. Yang kedua, maliki yaumiddin. Dua-dua ni ada bagi isyarat hidup dunia dan akhirat. Di dunia Allah katakan dia alhamdulillahi rabbil alamin. Dia adalah Rabb untuk alam. Itu alam ini. Bukan untuk manusia, untuk alam. Semua makhluk ciptaan di atas dunia, dia adalah Rabb. Nah, kalau di hari akhirat pula, dia katakan Maliki Yaumiddin. Dia yang raja, satu raja, pemilik hari akhirat. Ima hidup kita di sini, dia melihat. Ima kita mati, dibungkus di kapan, masuk dalam kubur, dia yang memiliki akhirat. Jadi Quran kata fa'aina tazhabun, kamu nak lari ke mana? Pasal itu ada benda yang kita kena ingat ikhwan. Pertama, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah wajibkan, dia adalah ibarat macam kita pergi rumah orang, tuan rumah membenarkan kita ambil pakai guna. Benda-benda yang Allah halalkan, benda-benda yang Allah wajibkan, dia adalah ibarat kita pergi ke rumah orang, tuan rumah benarkan kita ambil benda tu, pakailah, gunalah selama handuk sini. Benda-benda yang Allah haramkan, benda-benda yang Allah tak bagi, ibarat macam tuan rumah kata, jangan sekali-kali ambil benda ni, saya tak suka, nanti saya akan tuntut. Apabila kita ambil benda orang tak benarkan kita ambil, kita telah menceroboh, dan kita ada hukuman untuk penceroboh. Ikhwan, semua benda dalam dunia ni yang Allah tak benarkan kita lakukan, kita seorang penceroboh. Kerana alam ini kepunyaan Allah, akhirat kepunyaan Allah. Allah tak benarkan kita bunuh orang, kita bunuh orang.
Bukan sahaja kita salah di sisi agama Allah di dunia, kita salah dengan agama Allah di hari akhirat. Dan kita akan dihukum di dunia dengan hukum hudud, kita akan dihukum dengan neraka di hari akhirat. Kerana Allah tak benarkan. Sama dengan kita mencuri buah orang. Orang akan tuntut kepada kita. Dia tuntut. Hang pencuri. Dia tuduh kita pencuri. Dia hukum kita. Masya Allah. Demikianlah kita dengan Tuhan. Tuhan tak benar kita buat zalim ke orang. Tuhan tak benar kita sakit hati orang. Tuhan tak benar kita tuduh orang. Tuhan tak benar kita seksa orang. Tuhan tak benar kita rosakkan perasaan orang. Kita buat. Dia akan dituntut dunia sampai akhirat. Dia akan dituntut, ikhwan. Jadi apa yang Allah nak kepada kita di dunia ini? Ibadat kepada Allah. Apa tanda kita ibadat kepada Allah? Mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah benar. Dan kita hanya boleh ambil dalam dunia apa yang Allah benar sahaja. Yang Tuhan tak benar tak boleh ambil. Dan Allah tak benar, kita cari lain daripada Rasulullah. Pasal itu ikhwan, agama ini akan nampak pada diri seseorang bila hidup dia tertekan, bila dia diuji oleh Allah. Di mana agama dia? Sunnah hak nama sabar, sunnah hak nama tawaduk, sunnah hak nama bersedekah, sunnah hak nama harapan berdoa pada Allah tak putus asa, sunnah yang bernama ikhlas, sunnah yang bernama wara. Semua ni akan kita nampak dalam hidup kita bila Allah tekan kita, Allah uji kita, baru nampak. Berapa ramai orang yang tak sabar, ikhwan. Dalam tak sabar tu keluar perkataan, aku bunuh hang. Sedangkan Allah tak benar. Kesabaran itu telah ketidaksabaran itu telah menyebabkan dia melanggar perintah Allah. Dia akan dihukum dunia dan akhirat. Pasal itu yang boleh kembali manusia agar tidak dihukum, dia kembali pada Allah, istighfar. Marah kita macam mana, ikhwan? Mesti di atas agama. Antum boleh bayang macam mana Nabi hidup, ikhwan? Bagaimana dia hidup? Bagaimana Quran menceritakan keadaan-keadaannya Nabi lalu? Hari baginda takut, hari baginda runsing, hari baginda ditekan dengan begitu dahsyat. Dapat kita saksikan dalam iftitah salat tengah malam baginda tu macam mana rupa sembahyang dia. Dia memuji Allah dalam iftitah tu, menunjukkan itu hidup dia. Sampai satu saat harapan yang besar yang baginda nak, tiba-tiba tak dapat. Dalam solat malam dia kata, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu minkal jadd. Nabi kata, ya Allah, apakah yang patut aku kata, ya Allah? Aku hamba Engkau. Kulluna lakal abdu. Kami semua hamba ya Allah. Apa yang patut aku kata dengan hidup aku? Yang patut aku kata ini, ya Allah, la mani'a lima a'taita. Tak ada siapa boleh halang benda yang hang nak bagi, dan tak ada siapa boleh bagi benda yang hang halang. Tidak ada kemuliaan pada keturunan dan harta, melainkan yang bermanfaat pada manusia apa yang Allah takdirkan manfaat untuk kita. Itu perasaan baginda. Dia ajukan kepada Tuhan dia dalam salat. Wahai, dah kira nak marah ke orang, baginda ada perasaan marah. Pasal orang buat kepada dia teruk sangat. Orang buat kepada dia teruk sangat. Nabi pernah runsing, ikhwan. Runsing bukan main. Nabi kahwinkan sahabat. Tiba-tiba rumah tangga sahabat rosak. Datang isteri sahabat, datang sahabat mengadu pada Nabi. Nabi runsing, Nabi nak buat apa? Macam mana Nabi nak bercakap dengan masyarakat ketika anak angkat dia kahwin kepada rumah tangga anak angkat dia rosak? Kemudian Allah mengarahkan Nabi kahwin dengan siapa? Dengan isteri anak angkat dia, Zaid. Ya. Satu-satu nama sahabat ada dalam Quran adalah nama Zaid dalam surah Al-Ahzab. Bergaduh kepada Allah. Pasal itu Imam Ibn Kathir ketika lalu pada ayat laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, Ibn Kathir kata Allah mewajibkan kepada kita mencontohi Nabi, bukan sembahyang saja, bukan puasa saja, tetapi bagaimana baginda sabar dalam hidup, terutama dalam perang Ahzab. Bagaimana Rasulullah sabar dalam perang Ahzab, karenah dalam dan karenah luar. Musuh berpakat nak hentam agama, dan bagaimana Nabi nak menghadapi suasana sahabat tak ada makan, baginda sabar. Ikhwan, iyalah, saya kata sahabat, sabarlah. Tetapi tahukah apa yang Allah kata pada orang yang sabar? Allah kata wabashiris sabirin.
daripada aku, tolong sampaikan kepada mereka ada khabar yang sangat menggembirakan. Apa dia tak tahu. Kalau kita kata gembiralah hang, aku bagi ke hang satu berabus, maknanya BMW tak dapat berabus dia. Tetapi Allah katakan, sampaikan khabar gembira kepada hamba aku yang sabar dengan aku. Lepas tu Allah tak habaq apa dia akan dapat. Ulama-ulama bahasa kata, cuba tengok memek muka orang sabar. Sekurang-kurangnya memek muka orang yang sabar. Orang yang sabar dengan orang yang tak sabar ni ada dua. Memek muka orang yang tak sabar ni tegang, sentiasa tegang. Dia tak sabar, cekang muka dia. Muka dia cekang, suara dia tinggi, dia nak melenting. Dalam dia duduk suara tinggi melenting tu, apa yang dia dapat? Dia akan hilang diri dia, dan dia akan hilang benda yang keliling dia. Dia hilang. Tapi tengok memek muka orang gembira. Salah satu benda yang Allah akan bagi pada orang yang sabar ni adalah berita menggembirakan. Antum bayang, orang gembira ni muka dia macam mana? Muka dia kita tengok tak takut. Muka dia ada nur, ada cahaya. Allah kata sampaikan khabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Bila kita nak sabar? Bila Allah uji kita, ikhwan. Dan ujian ini siapa tak kena dia tak tahu. Pasal tu orang tu tak tahu nikmat, seronok bila keluar daripada ujian setelah dia dapat ujian. Pasal tu kadang-kadang dalam hidup kita ni 10 tahun, 20 tahun kita tak pernah menangis. Setahun Allah bagi kita menangis. Kita mula rasa nikmat menangis tu macam mana. 10 tahun kita tak perasan, kita sembahyang malam, doa kita lalu lagu tu saja. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Mengantuk. Tapi satu hari Allah bagi kita uji berat. Doa kita mula lain macam, ikhwan. Kita tak ada tangan, kita sebar. Kita mula tahu makna la haula wala quwwata illa billah. Kita mula tahu makna ya Allah, kau saja yang boleh bagi mudah. Baru kita tahu makna. Dulu kita tahu Allah boleh bagi mudah, tapi kita tak tahu nikmat hanya Allah boleh bagi mudah. Bila Allah uji kita, bila Allah bagi susah dekat kita, Allah bagi 5 hari kita menangis, Allah bagi 10 hari hati kita susah, Allah bagi setahun hati kita susah, Allah paksa kita menangis, air mata kita keluar dengan musibah tu, baru kita tahu nikmat menangis depan Tuhan ni macam mana. Dan nikmat bila kita menangis, doa kita tu bulat ruh, kata dia pergi kat Tuhan. Yang selama ni kita kata kalau hang tak khatiak, Tuhan tak bagi. Yang selama ni kita cakap lagu tu, tiba-tiba Allah bagi kita susah. Allah bagi doktor pakar lepas tangan. Doktor pakar kata 50-50. Anak hang ni 50-50. Masa tu baru kita tahu usaha tak mainkan peranan apa-apa. Kata dia main hati kita. Kita kata la haula wala quwwata illa billah, yang mata kita turun. Allah saja bagi musibah pada manusia, nak heret manusia tu merasai nikmat halawatul iman. Kenapa saya katakan ini, ikhwan? Inilah yang kita nak baca. Sepanjang para sahabat hidup dengan Nabi, Allah bagi mereka tu menderita. Allah jadikan penderitaan para sahabat untuk mereka kenal Rasulullah. Allah jadikan kesusahan Nabi sampai air mata Nabi turun. Allah takdirkan Nabi tu berjuang, musuh. Semua tu menjadi ingredient, bahan-bahan untuk sahabat tengok, dan mereka dapat rasa nikmat hidup dengan Nabi. Seperti mana orang munafik, mereka hidup dengan Nabi, mereka tak rasa nikmat hidup dengan Nabi. Sahabat, mereka duduk dengan Nabi, mereka boleh rasa nikmat hidup dengan Nabi. Ikhwan, kalau salah saya katakan, cuba pertimbangkan. Banyak orang yang menumpang langit Allah sekarang ni, dia tidak merasakan nikmat wujudnya Tuhan. Dia tak rasa. Dia start motor pagi-pagi pergi kerja, dia start kereta pagi-pagi pergi kerja. Ialah bukan tak semayang, dia semayang Allahu Akbar, semayang bagi salam, atina fi dunya hasanah walhamdulillahirabbil alamin, gulung sejadah balik dia pergi kerja. Dia salat, dia rokok depan Tuhan sama tinggi dengan pashkat dia tempat kerja, tak lebih. Apa beza dia pashkat, apa beza dia salat? Bezanya pashkat tu cardboard kad yang keras, jolok masuk, bos tengok. Salat pun macam tu, Sami Allah, sujud, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Baca doa lepas sembahyang ni,
Baca doa lepas sembahyang ni bukan dah jadi ibadat, dia jadi benda yang dah biasa buat. Dah biasa buat. Alhamdulillah rabbil alamin. Ibadat dia dengan paskat dia jolok tiap-tiap pagi dalam mesin tu sama, ikhwan. Berapa orang ketika jolok paskat dalam mesin merasakan kerja nikmat? Apa orang cakap? Kerja kena main, tak main bawah maki 3 hari tak main dia buang kerja. Orang tak rasa nikmat. Antum tengok budak-budak muda duk kerja kedai makan, dia tahukah nikmat kerja? Dia tak tahu nikmat kerja. Sambil dia ambil order kita tu, dia boleh duk meranyih dengan orang. Tu pun boleh silap order. Beza dengan orang merasakan kerja nikmat, dia buat macam mana, ikhwan? Dia seronok, dia enjoy, dia jaga. Pasal tu Allah tekan manusia dengan ujian. Allah picit hati manusia dengan ujian. Allah patahkan ego dan sombong manusia dengan ujian yang dia tak boleh selesai, yang dia kena datang kepada Allah, kena surrender pada Allah, kena mengaku hanya Allah boleh selesai. Dan ketika dia surrender pada Allah, dia akan rasa nikmat. Ulama-ulama salah banyak mengajak kita benda ni, ikhwan. Nikmat berbuat kerana Allah dengan nikmat berbuat dengan tidak nikmatnya berbuat. Nikmat berbuat kerana Allah dan betapa tidak nikmatnya kalau kita buat sesuatu bukan kerana Allah. Di kalangan ulama salaf, ketika mereka tengok Hasanul Basri, mereka menangis. Kita akan baca cerita ni dalam apa nama Syiar Alam An-Nubala, dalam Bidayah wa Nihayah. Kita akan baca. Mereka tengok muka Hasan Basri, mereka menangis. Kenapa menangis? Mereka mengenangkan satu kisah yang berlaku pada Hasanul Basri. Bila Hasanul Basri menghadap raja dengan satu tokoh ulama yang lain bernama Sya'bi, menghadap raja dan raja minta nasihat. Di antara benda yang raja bangkit, di antara benda yang gubernur bangkitkan ialah dia selalu menerima sorat daripada raja dalam 2 bentuk. Satu, kadang-kadang arahan daripada orang atas kepada dia total bertentangan dengan hukum Allah. Kata gubernur, yang ni aku tahu, tetapi ada benda yang dia arah aku buat, aku sendiri tak pasti. Salah ke tak salah? Aku tak pasti. Apa aku kena buat? Bila gubernur beralih kepada seorang ulama ni, ulama tu kata, wahai tuan gubernur, kau buatlah apa yang dia buat. Kalau benda tu salah, dia akan tanggung di hadapan Allah, bukannya kau. Bila datang giliran Hasan Basri bagi nasihat, Hasan Basri bagi nasihat, dia bagi nasihat daripada hati yang mengharapkan Allah. Apa dia kata kepada gubernur? Dia kata, wahai gubernur, luruslah kamu dengan Allah, kerana kamu akan berjumpa dengan satu hari di mana gubernur tak akan dapat bantu kamu. Hari itu adalah hari kamu bertemu dengan Allah. Tetapi kamu akan bertemu dengan hari Allah boleh membantu kamu, iaitu pada hari kamu berdiri di hadapan gubernur. Hari kamu berdiri di hadapan Allah, gubernur tak akan dapat bantu kamu. Tapi hari kamu berdiri di hadapan gubernur, Allah dapat membantu kamu. Luruskanlah perjalanan kamu dengan Allah, kerana orang yang berbuat untuk Allah dan menyerah diri untuk Allah, Allah akan membantu dia. Dan orang yang berbuat bukan kerana Allah, Allah akan menyerahkan diri dia pada urusan itu. Apabila gubernur dengar nasihat daripada Hasan Basri, gubernur teriak. Tapi masa seorang lagi bagi nasihat, gubernur tak teriak. Bila mereka semua keluar daripada istana, masuk istana kan, semua orang nak tahu. Kita masuk pejabat penguatkuasa pun orang nak tahu Abu Talib, ini istana. Bila mereka masuk dalam masjid, mereka sembahyang, orang semua bertanya bagaimana berjumpa dengan raja, apa yang kamu buat. Maka saya katakan tadi, berkacalah orang ini, ulama'nya ikut apa nama, kalau tak silap saya nama dia Sya'bi, dia ikut Hasan Basri. Dia kata di dalam masjid, dia depan khalayak ramai, dia kata, kalau kamu ingin mencari redha Allah, kalau kamu ingin melihat orang-orang yang diredai oleh Allah, kamu lihatlah Hasanul Basri. Tengoklah Hasanul Basri. Ketika aku bagi nasihat kepada gubernur, dalam hati aku ni ada sikit nak jaga dia.
maka aku dapati Allah palingkan dia daripada aku. Tapi ketika Hasanul Basri bagi nasihat kepada dia, dia mengharapkan Allah, maka Allah palingkan hati Gubernur kepada Hasanul Basri. Inilah orang yang berbuat untuk Allah dan Allah berbuat untuk dia. Masya Allah ikhwan. Ini ikhwan, banyak orang tidak mendapat nikmat itu. Dia rasa nak sembahyang subuh berat, dia tak mau buat untuk Allah. Pasal tu dia tak rasa apa dalam hidup dia. Duit dia ada, bukan tak ada. Demi Allah dia ada duit, tapi berapa hari dengan duit boleh bertahan. Dia berbuat untuk kita ini ikhwan. Allah mampu jaga kita walaupun depan kita ada GST. Betul? Betul. Tapi kalau kita duduk depan GST tak boleh bantu kita apa-apa ikhwan. Dia membebankan kita. Hidup dah jadi dua ikhwan. Hidup yang bersungut, hidup yang bersyukur. Para sahabat Allah beri pada mereka ujian. Antum tengok dalam ujian ini apa jadi dengan mereka. Mari kita tengok. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an menangis kerana khawatirkan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peliklah ikhwan, hidup ni pelik kalau kita buat kerana Allah. Pasal itu saya katakan, ima orang marah kita, ima orang ugut kita, ima orang nak buat sesuatu kepada kita, jangan palingkan hati kita daripada Allah. Jangan paling hati kita daripada Allah pun seketika. Kenapa? Apabila kita berdiri di hadapan Allah, tak ada siapa boleh bantu kita. Tetapi apabila kita berdiri di hadapan makhluk, Allah boleh membantu kita. Jadi di atas jalan yang benar kita pegang, katalah orang marah dengan kita, katalah orang berdendam dengan kita, dia datang dengan 1000 kemarahan, jangan lihat kemarahan dia, tetapi ingat dalam hati kita, ya Allah, bagaimana aku boleh bercakap dengan orang yang marah pada aku ni supaya dia datang kepada Engkau, ya Allah. Nanti Allah bantu urusan kita. Kenapa? Kerana kita berbuat kerana dia. Tapi kalau kita tengok dengan kemarahan dia tu, kita kata, Allah mak mampuilah aku hari ni. Lepas tu baru kita duk fikir, ayat apa aku nak pakai bagi dia ni terkendan. Allah letak kita depan dia, Allah tak akan bantu kita. Apa yang akan terjadi? Kekasaran dia akan menggerunkan kita. Kerajaan Allah yang hebat duk ada depan mata kita ikhwan, tidak akan membuat kita tunduk kepada Allah. Allah beri kepada para sahabat ni, kita akan baca riwayat Abu Bakar ni ikhwan, macam-macam Allah bagi pada Abu Bakar. Akhirnya tengok apa jadi pada Abu Bakar. Suraqah bin Malik berhasil menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyusul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Ini cerita yang kita tahu. Suraqah bin Malik di antara orang yang memberanikan diri nak pergi tangkap Nabi dengan Abu Bakar. Ketika Suraqah sudah semakin dekat, ikhwan, kita belajar daripada riwayat yang saya sebutkan ini. Kita belajar daripada riwayat yang saya sebutkan ini, ikhwatul iman. Riwayat ini adalah riwayat Imam Ahmad. Dan riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Cerita, lagi kita akan tengok bagaimana cerita daripada Abu Bakar ketika sampai ke Madinah, bercerita kepada Bara' bin Azib kejadian hijrah. Betul ya Pak Amin? Abu Bakar bercerita kepada Bara' bin Azib apa yang berlaku dalam hijrah. Yang berhijrah dengan Nabi adalah Abu Bakar. Dia cerita balik. Tapi yang menarik Pak Amin, apa yang Abu Bakar cerita tak sama dengan kita cerita pasal hijrah. Yang tu yang kita mengaji kat Abu mana? Ketika Abu Bakar cerita pasal hijrah, Abu Bakar tak sebut bulan Muharram. Abu Bakar tak beritahu aku berhijrah dalam bulan Muharram. Satu. Ketika Abu Bakar berhijrah dengan Nabi, Abu Bakar cerita balik, Abu Bakar tak cerita pasal labah-labah dan burung merpati. Jadi kita kena tanyalah, Abu mana bagi tahu kat kita ni burung merpati dia. Aku tu lah duk kena marah lagi. Sekarang kita tengok Abu Bakar cerita kepada Bara' bin Azib ketika masuk ke Madinah. Dia bertanya pada Abu Bakar, macam mana hang dengan Nabi dalam suasana hijrah ni? Tengok Abu Bakar cerita, Abu Bakar gementar dan menangis ketakutan, tapi bukan kerana khawatir keselamatan dirinya, melainkan keselamatan kekasihnya yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar takut tapi memikirkan Rasulullah.
Kadang-kadang kita kena takut memikirkan orang lain. Ya. Kadang-kadang kita gaplah ni Pak Mit, bukan pasal diri kita pun, pasal orang lain. Tapi berapa banyak kita Pak Mit kan, umur macam kita ni, bimbang dalam kepala kita bukan pasal kita dah, pasal anak, menantu, cucu. Betul? Betul Pak Long? Ya. Kita tak fikir dah pasal kita. Tak fikir. Yang kita duk fikir ni, anak kita ni macam mana nak hidup, menantu kita ni macam mana. Dengan kita tengok rokok kuat, semayang tak mau, mengaji tak, bukan kata dia jahat, dia baik, tapi masalah dia tak mau semayang, tak mau mengaji, tu saja masalah dia. Kita duk fikir macam mana. Tapi biarlah kita fikir itu ada kena-mengena dengan Allah. Nanti Allah memberi sesuatu kepada kita. Abu Bakar fikir pasal Nabi dia. Antum fikirlah pasal agama Allah. Allah repair hidup kita. Allah selamat kita daripada bahaya yang kita tak sangka nak jadi. Allah mampu selamat. Imam Ahmad meriwayatkan kepada kita daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Abu Bakar berkata, Bara bin Azib tanya pada Abu Bakar bagaimana dia hijrah. Abu Bakar cerita. Kata Abu Bakar, fartahalna wal qaumu yatlubunana falam yudrikna ahadun minhum ghairu Suraqah ibni Malik bin Ju'shum ala farasil lahu. Faqultu ya Rasulullah, hadha talabu qad lahiqana. Faqala la tahzan inna Allaha ma'ana. Hatta idza dana minna fakana bainana wa bainahu qadru rumhin aw rumhaini aw thalathatin. Qultu ya Rasulullah, hadha talabu qad lahiqana wa bakaitu. Qala lima tabki. Qultu amma wallahi ala nafsi abki walakin abki alaik. Qala fada'a alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Allahumma kfinahu bima syi'ta fasakhart qawaim farasihi ila batniha fil ardin taldin. Hadis ini panjang, tapi tuan kita ambil dekat ni saja. Ada yang menarik berkenaan dengan hadis ini panjang. Kata Abu Bakar kepada Bara bin Azib, lalu kami berangkat dan orang-orang mengejar kami. Nabi cerita, Nabi keluar daripada Mekah pergi Madinah, orang hambat. Tak ada miracle, tikak-tikak terbang semua tak ada. Nabi jalan, Nabi naik kuda, Nabi naik unta berjalan. Bahkan kita, ada riwayat kata pada kita, Nabi pakai jalan yang tak biasa orang pakai ke Mekah ke Madinah. Pakai strategi. Sedangkan dia tu bukan cuk wali, huwa Rasulullah. Ni ada bahlul mana sekok ni? Ada tengok tak dalam YouTube? Pegang tongkat boleh duduk bersila terapung. Ada tengok tak? Mana punya kamjatullah? Apa? Pegang tongkat sebelah tangan, lepas tu duduk bersila terapung. David Copperfield lagi dahsyat dia boleh buat lah. Dia terbang macam Superman. Ni brother David kita ni, pernah tengok dia buat silat mata? Tu tembok Cina tu throw in, tembus balik sana. Nothing what. Kalau David lah, Mr. David tengok dia ni, apalah punya mangkak. David kata lagu ni jadi wali. Mr. David kalau jadi wali okey. Pasal apa? Dia piano. Bermuda Triangle. Dia pergi kat Bermuda Triangle, dia pasang segitiga tu, dia panggil naik kapal yang umur 30 tahun tenggelam, dan kapal itu naik. Kapal itu naik tak sampai jam duk kira, tak sampai seminit kapal itu meletup, boom. David terjun masuk dalam laut. Ini pegang tongkat duk bersila jadi cuk wali. Apa ni? Dan yang okey lah, dia mengaku cuk wali tu okey. Yang best Pak Amir, ada nak percaya. Anda tengok kalau Mr. David dia fikir, dia kata betapa mudah cari makan dalam Islam. Easy to make money in Islam. Very easy to make money in Islam. You pakai satu serban nampak berdonggu lagu tu sikit, you bagi pelik sikit, you pakai jubah rambu-rambu sikit, you pegang satu tongkat semambu, you sebutlah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tiba-tiba Mr. David boleh buat pelik-pelik. Orang boleh kata Mr. David tu Imam Mahdi. Oh, dahsyat.
Apa? Yang perempuan tu pegang kayu tu, yang orang putih punya, Amerika punya apa dia panggil tu kan, tokong dia tu lah kan, tengah-tengah laut duduk tu, yang duk pegang tu, dia letak satu kain, satu macam dia pukau hilang. Helikopter masuk pergi, torchlight pergi, helikopter pergi tu betul-betul ikut benda tu boleh tembus, tak ada. Lepas tu dia baca apa balik, hamba Allah tu mai balik. Tu kita panggil Kamjatullah. Janganlah ikhwan, ini semua musibah. Saya ingat mereka ni kalau duduk zaman Abu Bakar, mereka nanti kena petih kepala seorang sekali ni. Jangan buat mangkang, boleh tak? Mari kita tengok apa yang Allah buat dengan kekasih dia. Kata Abu Bakar, kami berangkat dan orang-orang mengejar kami. Tidak ada seorang pun bisa menyusul kami. Alhamdulillah, perjalanannya sangat menarik. Kecuali, kata Abu Bakar, Suraqah bin Malik bin Ju'shum. Dia ni agak terror juga. Dia boleh ikut Nabi dengan menderai kuda miliknya. Maka aku berkata, wahai Rasulullah, orang yang mengejar kita telah dekat dengan kita ya Rasulullah. Maka Nabi bersabda, Nabi membaca ayat 40 surah Taubah, janganlah engkau berduka cita, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Ini la tahzan innallaha ma'an. Ikhwan, pelajaran besar. Apa dia la tahzan? Maksud dia jangan bersedih kan? Kenapa Nabi ucap kalimah ni? Nabi dan Abu Bakar ikhwan, Nabi dan Abu Bakar ikhwan berhijrah kerana Allah, la tahzan. Buat sesuatu kerana Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Tapi kalau buat sesuatu bukan kerana Allah, patut bersedih, Allah tak tolong kita. La tahzan, jangan bersedih. Abu Bakar dan Nabi berhijrah. Abu Bakar menolong kekasih Allah. Abu Bakar membantu Rasulullah. Tiba-tiba Abu Bakar sedih. Sedih pasal apa? Pasal Suraqah bin Malik bin Ju'shum ni nak bunuh Rasulullah. Nabi kata apa? La tahzan. Jangan fikir ketakutan dan sedih kalau yang kita buat ini kerana Allah. Iman kita hidup, Allah tolong. Iman kita mati kerana Allah, kita dapat syurga. Allah tak akan biar orang yang berbuat untuk agama Allah ni susah, ya kawan. Allah tak akan biar. Baik. Hingga seketika kita akan tengok bagaimana Allah tolong. Hingga seketika telah benar-benar mendekati kami dan jarak kami dengannya kira-kira 1 atau 2 atau 3 tombak. Punya dekat. Kalau susun tombak tu 3 tombak aja. Letak 1, 2, 3 dah sampai dah. Punya dekat. Punya dekat. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, orang yang mengejar kita telah menyusul kita. Dan aku pun menangis. Kata Abu Bakar, aku menangis. Abu Bakar menangis. Abu Bakar menangis. Ikhwan, apa pelajaran dia? Kalau kita menegakkan agama Allah, katalah 10 tahun kita tegak agama Allah, tiba-tiba air mata kita setitik tak turun, ada masalah kita. Orang yang menegak agama Allah, akhirnya dia akan mencari bantuan Allah. Dan dia akan cari bantuan dengan air mata. Pasal apa, ikhwan? Itulah lambang keikhlasan dia. Dia mengharapkan Allah tolong kerana ini agama Allah. Dan Abu Bakar ni menangis kerana agama Allah, kerana Rasulullah dia menangis. Apa jadi, ikhwan? Maka Nabi tanya, dalam jarak yang dekat lagu tu, Abu Bakar teriak. Nabi tanya pada Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Jawab Abu Bakar, demi Allah, aku menangis bukan kerana khawatir keselamatan diriku, akan tetapi aku khawatir keselamatan kau ya Rasulullah. Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, kata Abu Bakar, bila aku kata lagu tu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan atas Suraqah. Bila nak kata Abu Bakar, bila aku kata lagu tu, tiba-tiba fada'a alaihi Rasulullah. Dalam teks yang Arab ni dia tak sebut buruk. Dalam terjemahan dia kata buruk. Dalam teks ni dia kata fada'a alaihi Rasulullah. Nabi mendoakan. Nabi baca doa. Apa doa Nabi kepada Suraqah? Nabi kata Allahumma kfinahu bima syi'ta. Nabi kata, ya Allah, Allahumma kfinahu bima syi'ta. Terjemahan dia, ya Allah, lindungilah kami daripada keburukannya dengan apa yang kau kehendaki.
Maksud dia, Allahumma kfina, ya Allah cukupkanlah kami ya Allah, cukupkanlah kami daripada dia. Maksud dia, cukuplah ya Allah kami ada hang, dah hang uruskanlah kami berdasarkan apa yang hang nak, dah hang selamatkanlah kami daripada dia. Itu makna dia, Allahumma kfinahu bima syi'ta. Ya Allah, Suraqah mai ni ada hajat dia nak buat, cukuplah ya Allah kami ada hang, dan hang buatlah apa yang patut hang buat pada kami ya Allah. Nabi kembalikan doa pada Allah. Kata Abu Bakar, tiba-tiba kaki kuda Suraqah terperosok ke dalam tanah yang keras hingga perut kudanya menyentuh tanah, hingga jatuh, dan Suraqah jatuh depan kaki Nabi. Masya Allah, ikhwan. Inilah doa yang mustajab kita akan jumpa bila kita duduk di atas agama Allah. Pasti mustajab. Dan tu tengok bagaimana doa ni mustajab last minute. Last minute. Kerana manusia ni bila dia bertemu betul-betul benda tu bahaya, hati dia akan bulat, minta pada Allah, bantuan akan datang dalam bentuk sakinah. Saya pernah kata kepada satu kakak kita, kata, Ustaz, masalah saya tak berubah pun, laki duduk kedai bel lagu tu lah juga. Saya tanya kepada dia, Kak, hari Kak baca doa dengan hari Kak tak baca doa pada Allah, ialah dua-dua dalam masalah. Tapi saya nak tanya satu, Kak, apa beza dia? Apa beza dia? Dari segi laki duduk kedai bel lagu tu jugalah. Laki tak mau semayang, laki tak mau mengaji, macam-macam lah. Dia cakap, apa yang kita jumpa dalam hadis, dia kata, masa dulu ada masalah, baik di mana-mana ada masalah, rumah tangga ke keluarga ke ada masalah, tak berdoa pada Tuhan, dan hidup ni penuh dengan rimah, cemah. Tapi hari baca doa, tak ada pun apa-apa yang masih berubah macam tu juga, tetapi hati merasa tenang dan aman, dia kata. Tengok ikhwan, benarnya janji Allah, benarnya janji Allah. Ikhwan, masalah paling besar dalam dunia ni ada dua tempat saja. Kalau saya kata salah, tolong betulkan saya. Ada dua tempat, satu dalam rumah tangga, satu dalam diri kita. Inilah dua masalah. Masalah di luar sana tak besar, ikhwan, tak besar. Masalah luar daripada rumah tak besar, ikhwan. Masalah paling besar dalam rumah dengan dalam hati kita, itulah paling besar. Orang masih boleh tidur lena GST. Siapa suka GST angkat tangan? Saya tak angkat. Saya tak suka. Tapi ikhwan, ada tak di kalangan kita kerana GST tak tidur? Tak ada. Kita tidur lena, alhamdulillah. Dalam kuliah pun kita tidur. Punya nak abang kata kita lena. Betul? Betul. Tapi satu hari sahabat-sahabat ada masalah dengan isteri, sahabat boleh tidur lena, sahabat tak boleh tidur lena. Masalah paling besar ada dalam bumbung rumah tangga yang kecil. Itulah masalah paling besar. Dan dalam rumah tangga ada siapa, ikhwan? Ada kita suami, ada isteri, ada anak. Kadang-kadang ada mak, ada bapa. Ya, masalah paling besar di situ. Dan paling besar lagi masalah doa ada dalam rumah bila masalah tu melekat dalam hati kita, ikhwan, dan kita merasakan tak boleh keluar daripada masalah, paling parah kita. Pasal itu para nabi datang, sebelum para nabi mengubah kedudukan dunia, mereka mengubah hati-hati manusia. Mengubah hati manusia, ikhwan. Ramai orang duduk di hospital tak boleh lena, tak boleh lena. Dalam dia tak boleh lena tu terlena. Tapi ramai orang duduk dalam rumah, bilik ada aircon, katil lembut, sampai subuh tak lena. Akhirnya bawa Aita, mengantuk-mengantuk, accident, patah paha. Tak boleh lena. Kenapa? Masalah yang ada dalam rumah tangga masuk sampai dalam hati. Apa doa Nabi untuk merawat jiwa kita bermasalah? Wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Bila sampai ayat ni, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, dalam tafsir Ibnu Katsir kata Nabi akan tadah tangan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nabi baca doa.
Nabi kata, ya Allah, berilah kepada aku jiwa yang takwa. Ya ikhwan, ati nafsi taqwaha, ataupun a'tini nafsi taqwaha, berilah kepada aku nafsu yang bertakwa. Ya ikhwan, jiwa yang tak ada takwa ni Pak Amin, dia akan buat hidup kita dirundung malang dengan perasaan kita. Ya ikhwan, Allah bagi ujian kita ni sebesar sebutir pasir di luar, kita akan rasakan seperti satu gunung yang menghimpit, kerana jiwa kita tak ada takwa. Ikhwan, masalah besar Abu Bakar dengan Nabi ni, pembunuh duk ada depan mata, menangis Abu Bakar. Allah memberi jiwa yang bersih kepada kekasih dia. Allah bagi jiwa yang bersih pada Abu Bakar. Tangisan itu tangisan memikirkan utusan Allah. Maka berlakulah doa daripada hati yang ikhlas dan mengharapkan Allah. Keajaiban mula berlaku, ikhwan. Orang yang tidak datang kepada Allah, Allah tak akan bersihkan jiwa dia. Di antara tugas besar para Nabi ialah datang membersihkan jiwa manusia. Pasal itu tauhid duduk di hati, syirik juga duduk di hati. Mesti dibersihkan jiwa daripada syirik, nak dibuang supaya tauhid boleh masuk dalam hati insan. Belajarlah di sini, Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, berilah pada aku jiwa yang bertakwa. Anta khairu man zakkaha. Siapa boleh basuh hati aku sampai takwa? Ya Allah, tak ada. Hang seoranglah sebaik-baik pembasuh. Dan hang yang lah tahu makna takwa. Hang lah tuan dia, hang lah pembela dia. Ya Allah, bagilah pada aku takwa. Ramai orang ketika ada masalah marah, dia tumbuk meja, tendang pintu sampai lekang. Apa dia dapat? Dia terlupa Allah jaga dunia sampai akhirat. Dia lupa. Berapa orang merasakan ni, tangan dia kalau dia genggam ni, dia rimbuk orang lekang muka. Tapi dia terlupa neraka ini bukan kata lekang muka. Dengar orang masuk neraka pun dia pengsan di sini. Pasal itu Nabi kata, kalau kau dengarlah, kau usung mayat, dalam hadis Bukhari, kau usung mayat dan kau dengar mayat bercakap, kau pengsan, Nabi kata. Kalau kau dengar, kau pengsan. Bukan kau dapat iktibar, kau pengsan, kau mati, Nabi kata. Tapi dengan penuh sombong orang kata, jangan cari pasal aku rimbuk lekang muka. Lekang muka? Muka siapa yang nak lekang? Kekuatan kita rimbuk orang tu main daripada mana? Orak dalam badan, orak halus dalam badan, kepunyaan siapa yang kita nak pergi rimbuk orang ni? Kita angkat muscle kita kuat, tumbuk meja, lekang 1000. Terlupa kita, orak halus itu Allah yang pegang. Bangkit satu hari Tuhan gerunas sikit aja, jam satu badan. Neraka macam mana? Nabi lihat azab neraka yang paling ringan apa dia? Masuk kaki dalam kasut, betul? Mendidih otak kepala. Nabi kata, aku sangka itulah azab yang paling teruk kawan tu kena. Tiba-tiba dibagi tahu pada aku, itulah azab yang paling ringan ada dalam neraka. Siapa boleh tanggung? Pasal itu jangan marah mengucapkan sesuatu yang mendatangkan marah Allah. Kita punya marah simpan. Kalau Tuhan marah dengan kita, bumi ni dia punya, kita tumpang. Roh dalam badan dia punya, kita makan tak habis dengan dia. Tapi berapa orang ingat benda ni? Berapa orang ingat benda ni? Maka ikhwan, jadilah benda ajaib. Kuda Surakah jatuh, kesan daripada doa. Pasal itu saya katakan, di sini ada pelajaran. Apa yang datang daripada Nabi kesemuanya besar. Hatta di sini pelajaran dia, Nabi ajak kita berdoa ketika cemas. Berdoa ketika cemas. Mesti baca doa ketika cemas. Mengharapkan Allah. Doa kita mesti makbul. Baik, yang kedua, kesiapan Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu dalam melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan. Masya-Allah, ikhwan. Ini sahabat, ikhwan. Ini sahabat Nabi, dia bersedia melindungi Nabi dalam peperangan. Kita dapatkan juga kisah seorang sahabat lain yang juga jujur dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan kesiapan penuh dalam membela dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di medan peperangan. Inilah cinta mereka pada Nabi, masya-Allah. Al-Imam Al-Bukhari menceritakan kepada kita tentang kisah Al-Miqdad bin Aswad radhiyallahu anhu dari riwayat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud cerita tentang sahabat dia bernama Miqdad.
bin Aswad. Kata Abdullah bin Mas'ud, syahidtu minal Miqdad bin Aswad mashhadan la an akuna sahibuhu ahabbu ilayya mimma udila bih. Ata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yad'u 'ala al-musyrikin faqala la naqulu kama qala qaum Musa alaihi salam idhhab anta wa rabbuka faqatila walakinna nuqatil an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka. Fara'aitu an-nabi sallallahu alaihi wasallam ashraqa wajhuhu wa sarrahu, ya'ni liqaulihi. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku telah menyaksikan satu sikap Miqdad bin Aus, ini orang Ansar, yang kalau aku menjadi pelakunya, nescaya itu lebih aku cintai daripada dunia dan apapun. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah aku duduk tempat Miqdad, kalau Allah boleh letak aku tempat Miqdad, pasal Nabi ada tanya satu soalan kepada Miqdad. Miqdad ni pemimpin orang Ansar. Kisah ni ketika nak berlaku perang Badar. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah soalan tu Nabi bagi ke aku dan aku berada di tempat Miqdad, sesungguhnya aku lebih suka duduk tempat Miqdad daripada aku dapat dunia dan kesenangannya. Antum bayang apa yang Abdullah bin Mas'ud nak bagi tahu? Apa yang Miqdad dapat ni? Sampai Abdullah bin Mas'ud kata, kedudukan Miqdad, perkataan Miqdad lebih aku suka daripada dunia dan seisinya. Ikhwan, saya tak ingatlah kita boleh buat kesimpulan lagu tu. Katalah Pak Amit cakap satu benda, tiba-tiba saya kata yang Pak Amit cakap tu lebih saya suka daripada dunia dan seisinya. Tiba-tiba Pak Amit kata mai tukar dengan kereta Avanza dah. Saya kata silap Pak Amit, saya tersilap tadi, saya ulu. Saya tarik balik. Masya Allah ikhwan, apa yang Miqdad cakap ni? Orang hari ni tak boleh faham apa Miqdad cakap, kerana Miqdad cakap dengan halawah. Miqdad al-Aswad, dia bercakap benda ni dengan apa? Dengan mengharapkan Allah. Pendek, singkat, hanya orang mencintai Allah boleh nampak betapa besarnya dia cakap. Baik, apa itu dia cakap? Iaitu hadis ni ada dia punya rangkaian yang panjang. Ketika Nabi nak keluar perang Badar, Nabi bertanya, apakah yang Nabi cukup takut kan dengan tentera Nabi sikit tu? Apa perkataan orang Ansar, apa perkataan Muhajirin? Kita nak lawan pagi besok dengan Ramadan lagi. Maka Nabi minta pandangan orang Ansar, Nabi minta pandangan daripada orang Muhajirin. Tiba-tiba jawab jawab Miqdad bin Aswad tentang perang Badar. Kata Miqdad, kata Abdullah bin Mas'ud, kata dia, atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di saat beliau sedang mendoakan keburukan orang-orang musyrikin. Nabi mendoakan supaya musyrikin ni kalah, supaya musyrikin ni rosak. Maka Miqdad berkata, ini perkataan Miqdad berkata, la naqulu. Miqdad kata, kami tidak akan berkata, kami tidak akan mengucap kama qala qaum Musa alaihi salam. Ya Rasulullah, kami tidak akan bercakap seperti mana kaum Bani Israel kata kepada Nabi Allah Musa. Apa kata kaum Bani Israel kepada Musa masa Nabi Musa dihambat oleh bala tentera Fir'aun? Kata Nabi Allah Musa, kita kena berjuang, kita kena lawan dengan tentera Fir'aun. Apa jawab Bani Israel? Miqdad kata, kami orang Ansar tak akan kata kepadamu ya Rasulullah perkataan Bani Israel kepada Musa alaihi salam. Apa dia berkata pada Musa? Izhab anta wa rabbuka faqatila. Hei Musa, pergilah kamu dan Tuhan kamu lawan Fir'aun, kami tak melawan. Dahsyat Bani Israel. Ketika kekasih Allah terhimpit, mereka lari. Ketika kasih Allah terlepas, mereka minta macam-macam. Dia minta al-manna, minta al-salwa. Ketika agama perlu bantuan, mereka lari. Apa mereka kata? Izhab anta wa rabbuka faqatila. Musa, kau dan Tuhan kamu pergilah berperang. Kau ada mukjizat, Tuhan kamu ada kuasa, kami tak ada apa.
Tetapi kata Miqdad, walakin ya Rasulullah, kami tak akan ucap kalimah itu. Ya akan kami kata pada Rasulullah pada hari ini, nuqatilu an yaminika wa an shimalika wa baina yadayka wa khalfaka. Kami akan ucap perkataan ini, kami bersama-sama dengan Rasulullah berperang. Kita akan berperang ya Rasulullah. Kami akan mempertahankan Rasulullah ke sebelah kanan, ke sebelah kiri, ke sebelah hadapan, ke sebelah belakang, sampai kami yang gugur ya Rasulullah. Masya Allah perkataan Al-Miqdad. Kata mereka, tengok terjemahan Melayu tu, kami tidak akan mengucapkan seperti yang diucap oleh oleh kaum Nabi Musa alaihi salam. Pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalian berdua. Tetapi kami akan berperang di samping kanan dan kiri anda, di depan dan di belakang anda. Ini perkataan Ansar. Masya Allah. Pasal itu Nabi kata, hubul ansar minal iman. Sayang Ansar daripada iman. Kata Abdullah bin Mas'ud, fara'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyraqa wajhuhu wa sarrahu, yani liqaulih. Kata Abdullah bin Mas'ud, maka aku melihat wajah Nabi SAW berseri-seri dan senang mendengar perkataan yang tersebut. Apa kita belajar daripada sini? Satu, bagaimana sahabat tidak tinggalkan Rasulullah walaupun ketika susah. Ikhwan, susahlah menyebabkan banyak benda kita tinggal. Jangan tinggalkan sunnah Rasulullah pada hari Nabi tak ada, walaupun kita susah. Kena takat 10 kali pun cakaplah sunnah dia. Baru 2 kali dia tak apa. Tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa-apa. Teruskanlah. Teruskan dengan agama kita. Teruskan dengan cinta Rasulullah kita. Teruskan dengan hidup kita ini berpandukan kepada nah-nah yang sahih. Nas-nah yang sahih. Ada satu hadis yang palsu. Hadis ini palsu, dengar baik-baik ya. Palsu. Kalau nak sampai ke orang pun kena sebut dia palsu. Hadis ini pelik Pak Long. Hadis ini pelik panjang. Pelik. Hadis ini cerita, siapa ada anak laki-laki bubuh nama Muhammad. Siapa ada anak laki-laki, man wulida lahu mauludun, siapa ada anak laki-laki, fasammahu Muhammadun, lalu dia bagi anak dia tu nama apa? Nama Muhammad. Tabarrukan bih, pasal ambil berkat. Siapa ada anak laki-laki, buh nama Muhammad depan. Untuk apa? Tabarrukan bih, ambil berkat. Kana huwa wa mauludun fil jannah. Dia dengan anak nama Muhammad tu akan masuk syurga. Okey, ada Imam Ibn Jauzi, satu. Ibn Jauzi Al-Baghdadi. Imam Az-Zahabi, 2. Imam Ibn Hajar Asqalani, 3. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah, 4. Empat tokoh besar ni, mereka kata hadis ni hadis yang batil, yang mungkar, yang tidak ada asal usul dan kena mengena dengan Nabi. Hadis ni dibuat oleh orang. Yang buat hadis ni siapa dia? Tokoh sufi. Hadis ni dilihat dari segi sanad dia bohong, dusta, kerana dipenuhi dengan rawi-rawi yang suka berbohong. Matrukul hadis, ditolak hadis dia. Dari segi makna hadis ni pun pembohong. Hanya dengan buh nama Muhammad boleh masuk syurga. Kita masuk syurga dengan iman dan amal saleh, bukan dengan nama. Tapi hadis ni satu masa dulu Pak, kalau Pak Long boleh ingat zaman kita dulu ni, kan? Mesti anak nama Muhammad seorang nak masuk syurga. Hak bapak tu perangai pelak pun tak apa. Anak nama Muhammad. Dulu kita duk beramal dengan hadis ni, tengok-tengok bohong. Tengok-tengok palsu. Manusia masuk syurga atau masuk neraka tidak kena mengena dengan nama. Katalah bapak kita ni jahil Pak Mik, dia buh nama kita, dia buh nama kita Fir'aun. Bapak kita ni jahil merakab. Dia tak mengaji apa, kawan dia perkena. Dia tanya kawan dia, nama apa sedap? Dia kata, aku biasa dengar lah dalam Quran nama Fir'aun. Bohong. Dia pun tak tahu apa, dia buh nama Fir'aun. Tak ada lah contoh kan, keluar pada hutan Batak mana Pak Mik, dia buh nama anak Fir'aun. Budak ni pun besar, mengaji semua, terkejut dia nama Fir'aun. Adakah kerana dia nama Fir'aun dia masuk neraka? Tidak.
Tapi afdalnya dia tukarlah nama dia. Tapi kerana nama Fir'aun tu masuk neraka? Tidak. Manusia masuk neraka bukan kerana nama, dan sampai ke syurga juga bukan kerana nama. Tetapi Muslim akan bagi nama yang dicintai oleh Allah. Nama yang paling mulia adalah Abdullah wa Abdur Rahman. Tasumu bi asma'il anbiya. Tapi hadis palsu ni, dia bagi tahu pada kita apa dia? Nama menentukan kita masuk ke dalam syurga. Tak benar. Nak masuk syurga, kena ikut Rasulullah. Nak masuk syurga, kena ikut Rasulullah. Itulah ada orang kata pada Nabi, tak apalah, kami tak ikut hang pun tak apa, kami pak menekan hang. Allah cerita dalam surah Al-Baqarah, kami pak menekan hang. Kalau kami masuk neraka pun, lan tadkhulun nara illa ayyaman ma'dudat. Kami tak masuk neraka melainkan berapa hari. Berapa hari nak masuk neraka? 30 tahun tak boleh. Habis tinggi 3 hari reman. Pasal apa? Anak menekan kita Rasul. Takkan kita nak masuk neraka? Masuk neraka pun sat. Jadi kok mana pun, kalau kami beriman, kami masuk syurga. Tak beriman pun masuk neraka sat aja. Lepas tu syurga juga. Allah turunkan ayat Quran. Dah. Nak masuk syurga atau neraka tak ada kena mengena dengan nasab dan keturunan. Tak kalau Abu Jahal ni, penentang kelas pertama ni kelas minda terbuka dari segi menentang ajaran Islam ni, Abu Jahal, Abu Lahab ni semua ni, untung mereka. Pasal apa? Mereka ni darah sama dengan Nabi. Tapi pak menakan Nabi yang paling sayang dengan Nabi sekalipun, Abu Talib pun tempat dia di neraka. Wah, dia paling sayang. Ya, pasal syarat nak masuk syurga ni bukan saja sayang, kena ikut, kena beriman, kena terima. Pasal itu riwayat-riwayat lagu ni, ikhwan, dia bercanggah dengan usul agama dan makna agama. Pasal itu kita ikhwatul iman, kita kena sayang Nabi macam mana mereka ini. Kiri, kanan, depan, belakang kita bersama dengan Rasulullah. Itu yang kita ucapkan kepada diri kita. Kita belajar daripada hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis ini hadis Imam Bukhari. Dia menceritakan ucapan Miqdad bin Aswad pada hari Nabi meminta penyataan mereka. Dari kisah di atas, kita boleh melihat kesiapan Al-Miqdad bin Aswad untuk berkorban demi membela kekasih yang mulia Al-Mustafa. Al-Mustafa maksud dia Nabi yang terpilih. Nabi yang terpilih. Hingga membuat Abdullah bin Mas'ud mengharap menjadi orang yang melakukan sikap cemerlang itu. Ni yang Abdullah bin Mas'ud harap. Dia harap apa dia? Ya Allah, kalau boleh jawapan tu aku yang bagi. Betapa jawapan aku tu menyenangkan muka Nabi, sampai nampak hati Nabi senang tu, sampai nampak muka dia berseri-seri. Ya Allah, ikhwan. Ikhwan, satu benda kita nak kata kat diri kita, kat hati perut kita, kita kena buat sesuatu yang menyenangkan agama ini. Bid'ah ni tak menyenangkan agama, ikhwan. Akhirnya orang buat bid'ah ni, dia akan masuk dalam satu lubang lebih sempit daripada lubang bewak. Dia tak boleh nak menapah, tapi dia cuba nak menakah. Bila dia menapah juga, pasiak tu akan masuk dalam dada dia dan dia akan mati. Tak boleh, ikhwan. Akhirnya buat bid'ah, last kali pi sembah kaki orang. Hantu, inikah kemuncak agama? Akhirnya Rasulullah kah yang terkenal ataupun tuan punya kaki tu kah mulia? Manusia masuk dalam lubang bewak sekarang ni, ikhwan, atas nama agama. Betul lah dalam hadis yang kita baca kan di Imam Muslim, bila Nabi menyebut tentang la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu fi juhrin dab lattaba'tumuhum. Qulna al-yahud wan nasara qala faman. Sejengkai demi sejengkai umat aku akan ikut umat-umat dulu. Sehasta demi sehasta. Daripada ikut nampak jauh sangat, pelan dekat. Akhirnya umat itu masuk lubang bewak. Umat aku pun masuk sama. Sahabat kata, adakah umat di akhir zaman ikut Yahudi dan Nasara sebegitu detail? Nabi kata, kalau bukan, mereka siapa lagi? Siapa lagi, ya kawan? Duk sembah kaki-kaki, duk cium kaki-kaki dengan 1000 alasan ni siapa, ya kawan? Satu ayah pin. Orang makan ayat kaki dia, orang minum. Itu ada, bukan kita bohong, ada rekod dia. Boleh tengok dalam rekod internet, dalam YouTube. Orang ambil kaki dia sapu dengan air susu kan, itu ambil minum.
Yang kedua, duk mai sembah-sembah kaki ni dalam ajaran agama apa? Bukan Islam. Apa Nabi kata? Kalau sekiranya seseorang boleh sujud, boleh sembah kaki seseorang, aku perintahkan para isteri sembah suami mereka. Tapi Nabi kata tak boleh. Tak, ada orang ambil kias abang ambil. Dia kata siapa kata tak boleh cium? Sujud kepada ulama boleh. Apa dia ambil dalil apa? Dalil paling mangkar. Bukan mangkak, mangkar. Dalil paling mangkak dia kata apa dia? Allah mengarahkan malaikat sujud kepada Adam. Masya Allah. Akhirnya Quran diambil untuk meluluskan mungkar. Inilah kata Abdullah bin Mas'ud. Hari ini kata Abdullah bin Mas'ud, kamu berhadapan dengan zaman kebenaran memandu kamu. Nanti akan datang satu zaman hawa nafsu akan pandu kamu, kebenaran akan duduk di belakang. Manusia ambil ayat Quran tafsir cara hawa nafsu. Itulah malaikat disuruh sujud kepada Adam. Maka itulah dalil manusia ada kelebihan. Maka semua manusia ada kelebihan, dia layak disujud, dia layak dicium tapak kaki dia. Masya Allah. Masya Allah. Tengok Pak Amir, akhirnya Nabi kah yang disayangi ataupun Tok Syekh ni kah orang sayang? Tu pun orang mencari 1000 alasan. Pok-pok ni memang lah, pok-pok dia kata kita pok-pok. Sepatutnya dalam mencinta Nabi yang dijunjung. Kalau orang kata pada kita, sahabat pernah cium kaki Nabi, Yahudi masuk Islam pernah cium kaki Nabi, kalau kita jawab secara akal yang waras, kita kata kami terima kerana kaki itu kaki Rasulullah, bukan kaki Tok Syekh. Tak apalah, zaman Nabi hidup, Nabi lah. Zaman Nabi tak ada, Tok Syekh ya? Kepala otak engkau. Itu cara orang KL marah lah, kepala otak engkau. Tapi tak sedap lah bunyi kan, kepala otak ang. Nak sama kaki Nabi yang kaki Tok Syekh. Tahu, al-ulama warasatul anbiya. Masya Allah. Ulama tak pernah mewariskan berkat-berkat daripada rambut sampai tubuh badan. Tidak pernah ada berkat begitu. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Berkat itu di tangan Allah. Semua keberkatan kena berhubung dengan Allah. Hari ini kata Abdullah bin Mas'ud, hari ini kebenaran masih memandu kamu. Kebenaran masih memandu kamu. Hari besok kata Abdullah bin Mas'ud, hawa nafsu akan pandu kamu, kebenaran akan dipandu. Kamu tak akan nampak agama dengan jalan yang sebenarnya, kata Abdullah bin Mas'ud. Ikhwan, apa yang kita dapat di sini? Perkataan kata Abdullah bin Mas'ud, perkataan Miqdad bin Aswad. Beginilah kita kata, ketika sunnah ditafsir dengan caranya salah, kiri kanan depan belakang, kita bela sunnah. Kita tak pernah bela diri sendiri, ikhwan. Dan kita tak ada untung pun dari segi keduniaan kalau orang datang kepada sunnah. Kita hanya mengharapkan Allah redha kepada kita, ikhwan. Mengharapkan Allah redha dengan kita. Tak pernah. Tapi kalau main sujud-sujud sembah kaki ni, siapa kau keuntungan itu? Sunnah, agama ataupun kawan tu? Kawan itu, ikhwan. Tapi Pak Long, macam mana insan tak nampak? Dulu kita duk bagi tahu, dulu terkenal ucapan-ucapan para pendakwah, tak boleh sujud kepada orang, kena sujud kepada Allah. Hari ini agama telah berubah sifat dia. Betul? Kalau begitu, contoh yang mudah. Kalau kita kata pernah ada orang sujud pada Nabi, pernah ada orang cium kaki Nabi dan Nabi tidak melarang. Betul? Pasal itu saya katakan hadis yang sahih ada cara baca dia. Kalau Yahudi yang baru masuk Islam, mereka masuk Islam, mereka menangis terisak-isak dan mereka tersungkuk. Masa mereka tersungkuk, kaki Nabi ada depan, mereka cium. Dan Nabi tidak membantah ketika itu. Kita boleh jawab dengan akal yang waras. Sekurang-kurangnya Nabi tidak membantah ketika itu. Kenapa? Kerana mereka ini tokoh yang besar-besar. Nabi tak mentarik kaki dia. Tapi Nabi membantah dalam riwayat-riwayatnya lain. Kalaulah hanya kerana satu hadis itu orang cium kaki Nabi, Nabi tak kata apa, itu dalil boleh cium, maka juga kita boleh baca hadis yang kawan tu mai kencing dalam masjid, itu dalil boleh kencing dalam masjid. Dan Nabi juga tak bantah masa tu. Kan dia main fire kan? Dia bagi macam fire bomba apa, dia berdui kan?
Dia kata, lepas tu dia bagi. Nabi larang kah? Tak. Bahkan Nabi larang siapa buat basyir? Nabi larang sahabat, Nabi sedekah dia. Maka itulah dalil paling bagus, sunnah kencing dalam masjid. Sedangkan ni hadis sahih. Bukan begitu baca hadis walaupun lafaznya begitu. Kenapa Nabi tak halang dia kencing dalam masjid? Kerana permulaan Islam, dia tak tahu apa bala, dia baru masuk Islam. Tapi Nabi larang tak dalam hadis lain jangan buang kahak dalam masjid? Nabi larang. Samalah dengan Yahudi ni. Masya Allah. Hadis tu sahih tapi dia heret macam mana tengok. Masya Allah ya ikhwan. Masya Allah. Kenapa manusia tak nampak? Kerana hidayah Allah. Hidayah Allah. Kenapa kita nampak? Kerana kita datang kepada hidayah Allah. Lepas itu tengoklah bagaimana sikap para sahabat. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah aku boleh jawab macam mana Miqdad jawab pada Nabi, aku seronok sangat-sangat. Aku nak tunjuk aku sayang dekat Nabi. Al-Imam Al-Hafiz Ibn Hajar. Baik, apa kata dia? Dan itu tergambar hingga membuat Abdullah bin Mas'ud mengharap menjadi orang yang melakukan sikap yang cemerlang tersebut. Dan itu tergambar daripada ucapan beliau, aku telah menyaksikan suatu sikap daripada Al-Miqdad bin Aswad yang kalau aku menjadi pelakunya, nescaya itu lebih aku cintai daripada dunia dan apapun. Sahabat sangat seronok kalau boleh melafazkan cinta. Adab mana kita berkawan dalam hadis Abi Daud daripada Anas bin Malik. Adab berkawan. Adab kita kawan lama. Sunnah kita kata pada kawan kita apa dia? Uhibbuka fillah. Uhibbuka fillah. Sahabat, aku cinta kamu kerana Allah. Bukan cinta-cinta kalang kabut ni. Saya sunat kata pada Pak Amir, uhibbuka fillah. Saya cinta Pak Amir kerana Allah. Dicinta di situ maksud dia apa? Kasih sayang. Kerana Pak Mik belajar sunnah, saya belajar sunnah, saya kata uhibbuka fillah. Sunnah itu wujud dalam agama. Masya Allah. Kita nak cakap lagu tu rasa macam geli geleman lah. Saat ni naik kuat pula 5 tahun pula aku tu kena. Kita tak ingat lagu tu. Sedangkan itu adalah sunnah. Ahbabtani, kita katakan apa? Ahbabtani alladhi ahabbakallah alladhi ahbabtani. Kita jawab, semoga Allah mencintai engkau kerana kau mencintai aku kerananya. Ya, bila sahabat kata Rasulullah, aku sukalah kawan dengan dia, perangai dia bagus. Nabi kita hampir jumpa dia, abang sayang kat dia. Manusia ni bila kita habaq sayang dia hidup. Dia hidup. Sama dalam rumah tangga. Kalau lelaki buat perangai topek kong, tak mau cakap apa dengan bini, kahwin bukan cakap kahwin, anak beranak macam biasa, tapi tak ucap, dia punya sayang tu dia tabuk. Bukan tak sayang daripada 100% dia jadi 60%. Besok pula ada tragedi, 60% dia surut jadi 45%. 45% last kali dia tinggal 6% jadi GST. Itu masalah dia Pak ni. Itu masalah dia jadi masalah. Maka kita dalam rumah tangga, wawarkanlah kakak isteri kita, abang sayang kat hang kerana Allah, abang kahwin kerana Allah, supaya bila rumah tangga kita ni ada satu masalah, Allah tolong kita pasal kita berumah tangga kerana Allah. Tapi kalam Allah tak pernah ada di mulut kita. Masya Allah. Baik, akhir sekali kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Ibn Hajar ketika menjelaskan hadis ini, kata dia sesungguhnya seandainya Abdullah bin Mas'ud diberi pilihan antara memilih posisi itu dengan meraih imbahan apa sahaja, maka beliau akan lebih senang memilih posisi itu. Ibn Hajar kata nampak sangat Abdullah bin Mas'ud, kalau Allah bagi kat dia untuk jawab soalan Nabi itu. Nabi tanya kepada Miqdad, apa kamu nak kata pada aku? Sanggupkah kamu berjuang pada besok pagi dengan tentera-tentera musyrikin? Sanggupkah Miqdad? Orang Madinah dah berjanji setia dengan Rasulullah. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalaulah aku yang ditanya oleh Rasulullah, aku nak bagi jawapan Miqdad. Hanya bagi jawapan Miqdad
Aku sanggup tukar dengan kesenangan dalam dunia. Aku sanggup sengsara dalam dunia asalkan aku diberi peluang untuk bercakap dan melafazkan kalimah cinta pada Rasulullah. Ikhwan, ada makna kalau boleh melafazkan cinta pada orang yang kita cinta. Allahu Akbar. Tiba ni ada makna ke? Tapi bagi orang yang tak tahu makna cinta, Allah, hampa ni dajil dia begitu. Yang mereka cinta adalah Rasulullah. Sangat bermakna. Mereka nak Allah menyaksikan mereka mencintai kekasih Allah. Kita boleh melafazkan sayang kita pada satu orang yang kita sayang. Allahu Akbar. Kita rasa lega, Pak Mik. Kita rasa lega. Tambah pula kita duk tackle dia, Pak Mik. Cerita saya zaman dulu lah, Pak Mik. Kita duk tackle dia. Kita pula jenis pungkok kuali, kan? Siapalah mau lagu kita ni. Kalau lelong 2 dirham pun orang tak mau. Orang kata 2 dirham orang tak mau, kan? Ni apa itu Sadiq Segaraga laku juga 5 dirham. Lagu saya pi lelong ni, mama dia kata bagi peri pun kami tak mau. Kan? Dah lah mama pamit pi ayat acak pula. Lagi tak ada nilai, no value. Kita punya duk tackle, tak tahu kita dapat. Kita boleh cerita, kata kita sayang kat dia. Allahu Akbar. Di mana pun begitulah. Kita suka, kadang-kadang kita suka kat satu orang tu kerana perangai dia, akhlak dia, budi bahasa dia. Kita tengok dia suka bantu keluarga dia, dia suka bantu mak ayah dia, baik lelaki baik perempuan. Lebih-lebih orang perempuan dia cepat jatuh hati kalau ada hero macam tu. Hero tak isap rokok, satu. Pasal ramai hero isap rokok. Yang kedua, hero tak tinggal semayang. Ramai hero tak semayang, terutama hero Hindustan tak semayang terus. Hero yang ambil tahu pasal agama, depan kita belakang kita dia sama. Ada hero sebelum kahwin, masa duk dating dulu, tanya dekat awek dia, nak semayang lohok ke? Nak semayang sak ke? Awek dia lah kata alhamdulillah sejuk lah perut aku. Aku dapat lelaki lagu ni. Menikah bagi esok subuh tak semayang terus. Dia kata aku dah semayang sebelum nikah banyak entah rakaat. Takkan lepas nikah tak boleh rehat. Mampu perempuan tu makan hati ulang jantung. Ya. Peribadi orang beragama, kita suka tengok dia. Baik lelaki baik perempuan. So, saya kata kawan-kawan kita tak kahwin lagi, saya tengok ke arah sini lah. Yang tak kahwin lagi, carilah perempuan macam tu. Kulit dia gelap sikit, buruk sikit, badan dia gemuk sikit, tak ada masalah saya. Kalau antum diberi pilihan, kan? Ajar tengok belah ni pula. Kalau diberi pilihan lah, satu, orang kata tak apa comel lah, tak apa comel, badan agak 48, kan? Dah tu pula orang nampak macam katik sikit, tapi antum tengok aurat dia cucuk elok, beragama, sunnah lagi. Hak lagi satu pula kita tengok elok lah, rupa paras elok. Kalau minta Malindo punya ni pun dapat, duk sehayang atas kapal tu dapat, orang elok. Dua pilihan kan, elok. Jadi yang mana kita nak pilih, Ustaz cadang, pilihlah yang nampak macam Tun Ram tadi. Jangan pilih yang Malindo tu. Kenapa? Ambillah yang macam nampak gemuk sikit tu, ambil. Kenapa? Dia beragama. Habis yang segak ni nak pitak tahu mana? Bagi kat Ustaz. Okeylah, jangan buang dia kan. Bini tak main Pak Min. Astagfirullah. Akhirnya ikhwan, kita sayang kat satu orang tu kerana agama dia. Saya dah tua dah Pak Min. Saya kata budak-budak muda, rumah tangga kita aman kerana kita sayang bini kita kerana Allah, bukan kerana lain. Bukan kerana lain. Hak ni Ustaz rasai sendiri. Hidup berumah tangga, apa yang Ustaz ada? Kerja pun tak ada. Nega buku bukan boleh untung sebulan 2 juta. Agak-agak perempuan mana mau? Tak ada Pak Amin. Tapi bila kita kahwin kerana Allah, kemudian kena pula dengan musibah-musibah,
Jangan tanya rumah tangga, tanyalah kawan yang mengaji. Ustaz ada pengalaman cerita dengan panjang. Ada kawan kita lari daripada mengaji kerana isteri takut ustaz kena tangkap. Dia takut sesuatu jadi pada suami dia. Alasan dia benar, ustaz tidak kata apa-apa. Tapi macam mana ustaz boleh survive sampai hari ini? Peranan isteri. Ya Pak Amir. Bila isteri kita ada agama, dia tahu hak, dia tahu sunnah, dia tahu bid'ah, kita berkocak di luar tapi kita tenang di dalam. Bilik rumah kita, rumah tangga kita, tempat terakhir kita nak letak kepala. Kalau di situ ada paku dan duri, kita boleh senyum di luar, kita akan menangis dalam rumah tangga. Tapi kita tercucuk paku di luar, luka, menangis kita di luar, kita balik di rumah kerana kita nak letak atas permaidani tilamnya empuk, senyum kita. Ya, carilah yang beragama. Nabi sebut apa dia? Rupa parah, betul? Betul. Kita orang laki-laki, kita tengok perempuan cantik mana kita tak berkenan. Kenan tak? Kenan. Kenan. Kita nak bini kita cantik. Ya, demikian perempuan. Dia nak laki saya pinggang 45 ke, saya pinggang 35. Dia nak suami yang baik. Betul. Dan agama ada peruntukan untuk itu. Keturunan yang baik. Betul. Yang ada harta. Betul. Nabi tak halang kita pilih itu semua. Tapi tengah-tengah itu Nabi kata, jangan terlupa agama dia. Agama itu adalah akhlak. Agama itu adalah adab. Ya ikhwan. Rupa parah dia, ya kita nak tengok dia hari-hari, suara dia nak nasihat kita, masalah kita berumah tangga. Akhirnya Nabi kata, fasfar bizati dini taribat yadak. Kau jangan lupa cari beragama, nanti tangan kamu tak kosong. Kalau semua itu kita pilih elok, agama kita tinggal, jadi masalah rumah tangga, tangan kita kosong. Saat bila suami tinggal kita, kita akan hilang segala-gala. Pasal kita tak ada Allah dan Rasul dalam rumah tangga. Ya ikhwan. Kita harap kalau bini aku tinggal aku nanti mampu. Kita ingat macam tu. Maka berapa banyak rumah tangga di luar sana yang pengalaman saya jumpa Pak Long, laki dia gantung, dia tak bertali. Kerana laki tak boleh beriman pada Allah. Dia tak boleh terima hakikat suami dia, isteri dia tak boleh hidup dengan dia. Dia tak boleh terima hakikat. Dia terlupa Allah bagi kahwin, Allah bagi cerai supaya manusia kahwin mendapati dalam hidup dia rahmah dan sakinah, ketenangan dan damai. Bila tenang dan damai itu tak ada, rumah tangga itu kena dibubarkan, cipta rumah tangga yang baru. Ada orang tak tahu makna cerai, ada orang tak tahu makna kahwin. Berlakulah penderaan rumah tangga. Dan nak memahamkan manusia ini, ikhwan, memerlukan hidayah daripada Allah. Ya ikhwan. Masa depan jauh ni kita nak berjalan. Masa kita pendek dan singkat, tapi sangat bermanfaat. Kita kena manfaat macam mana kita duk baca. Para sahabat manfaatkan. Ada sahabat nak bercerai, jumpa Rasulullah, macam mana posisi saya nak bercerai? Nabi ceraikan. Yang berlaku kepada siapa? Sahabat Nabi yang berlaku kepada Sabit bin Qais. Sabit bin Qais, ya. Apa masalah dia? Dia hitam. Allah, Allah. Bini dia segak. Hadis Imam Bukhari kan, tebuh talak yang pertama berlaku zaman Nabi. Kata isteri Sabit, kalau tidak kerana takut kepada Allah, aku nak ludah muka dia pada malam pertama kami kahwin. Buruk dia tu menghilangkan nafsu aku. Allahu Akbar. Besok pagi, beberapa hari menjelang, isteri Sabit datang, Imra'ah Sabit, ya Rasulullah, sesungguhnya Sabit ini la aiba fi dinihi wala khuluqihi. Akhlak dia baik, agama dia baik, tapi hati aku tak ada kat dia, ya Rasulullah. Antum tengok agama ni macam mana. Orang yang kahwin kena tahu ini, ikhwah. Cerai ni bukan aib, cerai tidak aib. Kadang-kadang orang tu takut cerai dan dia tak cerai, dia menjadi kezaliman dalam rumah tangga dia. Betul Pak Amir? Betul. Mak bapak mana nak anak bercerai? Tak nak. Tetapi kena tahu kenapa cerai disyariatkan. Disyariatkan supaya masing-masing pihak berhak menikmati kebahagiaan. Isteri Sabit datang, Nabi tu, kita kata Nabi kan, dia Rasulullah, dia manusia. Nabi melengung.
Melengung Pak Min. Ya Allah, Nabi yang pilih. Melengung Nabi. Nabi panggil Sabit. Nabi bercakap dengan Sabit, Sabit, isteri kamu mengadu begini. Apa kata Sabit? Ya Rasulullah, hidup dan mati aku kerana Allah. Aku serah pada kau ya Rasulullah. Ya. Nabi kata Sabit, kembalikanlah mas kahwin kepada dia. Mas satu hadiqah, macam satu apakah, taman apakah, bagi balik. Maka Nabi kata Sabit, talaklah dia dengan satu talak. Masa Sabit nak melafazkan talak, ayat mata dia turun. Allah Maha mengetahui. Tetapi manusia yang hidup tawakal kepada Allah, dia tidak akan binasa. Allah mencipta isteri yang sesuai dengan Sabit dan bahagia rumah tangga dia. Ikhwan, kena lapang dada dengan Allah. Nescaya Allah redha dengan hidup kita. Allah redha. Dalam agama kita ni ikhwan, tidak ada satu peruntukan hukum yang menarik kebahagiaan orang. Tidak ada. Orang datang mengadu dengan Nabi sekali, dua kali. Bila Nabi nampak rumah tangga dia tak boleh pergi, Nabi pisahkan. Kadang-kadang hari ni Mahkamah Syariah 7 tahun menanggung batu karang. 7 tahun Pak Amir tak selesai. Sabar, balik kena tendang, berdebum. Hari ni Pak Amir bukan lelaki tenang bini, bini karate lelaki. Hampir mengaji sunnah kan, namanya dajal betul yang berdebum. Mai kuliah ni muka lebam. Kata sahabat, awak hujan ke, aksiden? Ha, bini tumbuk. Kita dengar Pak Amir tergelak. Dia yang tanggung menangis. Kita Allah ya Allah ada ke? Ada tak ada? Dia kata saya orang tu. Nak cerai tak gamak ikhwan. Tak gamak. Nak kena pergi kaunseling, nak kena pergi sana, nak kena pergi sini. Lepas kaunseling satu peringkat. Bila kaunseling pula korek habis yang dalam kain orang. Kaunseling pasien apa saya pun tak tahu Pak Amir. Korek habis dalam kain orang. Lepas tu buat bahan ceramah. Korek dalam kain orang buat bahan ceramah. Korek buat bahan ceramah. Jual CD merata-rata. Apa punya kaunseling? Seorang mengadu, dua orang mengadu. Zaid kan anak angkat Rasulullah dengan Zainab. Inilah kes yang saya fikir-fikir Pak Min. Allahu Akbar. Macam mana Nabi hadapi ya? Antum bayang, saja bayang. Kalau antum bagi satu orang kahwin, antum bagi dia kahwin semua, antum kira semua. Antum bayang kalau ni jadi kat kita. Nak jawab macam mana dengan dunia? Bukan kata dunia, dengan bini sendiri nak jawab macam mana? Kita bagi dia kahwin semua, dia pun kahwin. Setahun, 2 tahun dapat anak seorang, apa lebih kurang berkelai sampai 5 tahun. Dia pun mai jumpa kita, apa ni semua, minta nasihat lah orang tua-tua. Kita pun nasihat semua Pak Amir. Akhirnya dia pun bercerai. Nak pergi jadi takdir Allah, lepas setahun dia pun bercerai. Kita jumpa perempuan ni. Kita yang bagi dia kahwin. Lepas tu dia pun bercerai pun, hati nasihat kita lah. Kita jumpa perempuan ni. Kita kata, apa abang, sihat ke? Alhamdulillah, dia kata. Kita kata, tu macam mana hidup lah ni? Dia kata, seorang lagi. Tak apalah, kita kata pelan-pelan, jumpalah jodoh. Tak tu dia kata kat kita Pak Amir, saya betul-betul cerai dulu pasal saya tak suka lagi tu. Sebenarnya saya suka kat abang. Alamak. Pak Amir, boleh tolong dia dengan seluar spender Pak Amir. Bukan seronok, ketang. Kita kata, jangan buat mangkang. Dah abang betul-betul saya abang. Masa abang masuk meminang saya dulu, saya duk sangka kat abang. Saya tak sangka dekat Pelang ni. Dia bagi Pelang kat dia tu. Saya duk ingat abang nak minta kat saya. Tu yang saya kata setuju. Tengok-tengok dapat dia ni. Bukan pakcik ni lah contoh. Pakcik. Ni lah. Pak Amir, muka kita nak jadi macam mana Pak Amir? Itu yang jadi pada Rasulullah. Itu yang jadi pada Rasulullah. Sedangkan Zaid itu anak angkat Rasulullah. Apa orang Arab nak kata? Apa sahabat-sahabatnya setia pada Nabi, sentiasa senyum pada Nabi. Tapi masalah dia 10 orang senyum, seorang buat muka masam, yang tu nak buat dajjal. Hak seorang tu, bukan 10. Macam kampung dusun Pak Amir. Hak dajjal dia siapa dia? Syaridul. Bukan satu kampung dusun. Panjang bayang. Macam mana kita nak bayang kedudukan Rasulullah? Panjang tolong orang,
Tak tahu dia main rumah Pak Jang, dia tengok Pak Jang tak ada. Pak Jang, saya sayang kat Pak Jang. Allah. Kita kata, jangan buat lagu ni. Hang balik boleh tak? Kita mula sembahyang tak khusyuk. Kita duk baca Ar-Rahmanir Rahim, tak tahu kelang wal Quranil Hakim. Apa Yasin? Tak tahu dia call kita. Abang, Assalamualaikum bang. Saya dengar suara abang, saya sejuk hati. Allah Pak Amin, jom lagu tu punya. Nak kena Pak bini pula duk tanya, abang pasal apa duk ketak 2-3 hari? Allah Pak Amin, macam malaikat maut rasa nak ambil nyawa. Masya-Allah. Ujian Rasulullah. Bagi dia menangis kepada Allah. Surah Al-Ahzab cerita, bagi dia jalan mundar-mandir. Allah kata Muhammad dalam surah Al-Ahzab, kami tahu apa yang menyebab jiwa kau sempit sekarang ni Muhammad. Pasal Allah yang mengarahkan terima pinangan Zainab dan kahwin dengan Zainab. Allahu Akbar. Rasul yang daripada depan sana sampai depan sana, kalau dia berjalan tidak ada kepentingan hidup, semuanya dia berbuat untuk Allah. Dan Rasul inilah Allah kata Allah sayang ke dia, dan Rasul inilah Allah suruh kita ikut dia. Dan para sahabat sangat mencintai Rasulullah. Dan kita nak ambil sikap itu, ikhwan, duk belajar. Kita sayang dengan Rasulullah, kita nak ikut sunnah dia, dan kita sayang dengan semua orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah ikhwan, kita akan tengok sambungan dia, hadis yang ketiga. Satu cerita yang menarik, pengorbanan Talhah bin Ubaidillah dalam perang Uhud. Apa yang terjadi kepada Talhah demi nak selamatkan Rasulullah. Ini semua cinta-cinta pada Rasulullah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Wassallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum.